telah menerbitkan dalam satu kayaknya bagi orang kelompok saintis ni, Nature ni adalah satu jurnal yang sangat hebat lah pada tahun 87 berkenaan mitochondrial Eve. Kajian ini menunjukkan bahawa semua DNA mitokondria, tadi saya dah jelaskan DNA mitokondria ni diwarisi daripada ibu dan ia boleh dirujuk kepada semua wanita, kepada seorang wanita yang dinamakan sebagai Eve. Orang Islam sebut sebagai Hawa, yang mungkin hidup di Afrika lebih kurang 200,000 tahun dahulu. So apabila diorang buat kajian dengan skala yang besar, sebab bila nak masuk dalam majalah Nature ni dia tak boleh sikit-sikit data dia. Jadi dia nampak bahawa semua mitokondria yang ada di atas muka bumi sekarang ni boleh dipetakan atau boleh dirujuk kepada satu mitokondria DNA yang berasal daripada Afrika, berusia lebih kurang 200,000 tahun dahulu. Sebelum tu banyak juga kajian telah menunjukkan bahawa sebelum wujudnya manusia di muka bumi ni telah adanya makhluk yang terdahulu yang wujud sebelum kita. Kalau kita rujuk kepada ayat Al-Quran pun ada yang menunjukkan bahawa memang ada kehidupan sebelum manusia. Dan daripada segi kajian saintifik, mereka ini dinamakan sebagai dengan pelbagai nama lah, contohnya Australopithecus. Kemudian kita ada Homo habilis dan yang terakhir sebelum wujudnya Homo sapien iaitu manusia, ini dinamakan sebagai Homo neanderthalis. Saya berkesempatan untuk melihat Homo neanderthalis punya tengkorak kerana masa saya di Glasgow dulu sebab kami sebenarnya daripada fakulti forensik supervisor saya dapat tengkorak daripada Homo neanderthalis ni untuk lihat DNA dia. So apa dia buat menggunakan DNA mitokondria ni sebab DNA mitokondria ni tahan lasak. Beratus ribu tahun kalau dia disimpan dalam keadaan yang baik sebab tengkorak ni dijumpa dalam gua yang ditutupi oleh salji walaupun beratus ribu tahun DNA dia masih boleh digunakan. So bila dia buat kajian dia melihat bahawa DNA Homo neanderthals ni tidak sama dengan manusia. Sebab tu dia bukan Homo sapiens sapien. Dan Homo sapien dipercayai menggantikan spesies terdahulu kerana Homo sapien boleh beradaptasi dengan perubahan persekitaran. So sekiranya sampai satu masa nanti manusia dah tak boleh beradaptasi dengan perubahan bumi, bumi semakin panas, bumi semakin atau terlalu sejuk, dah tak ada kekurangan oksigen dan sebagainya, maka mungkin juga akan berlaku kepupusan manusia sama seperti apa yang telah berlaku kepada spesies sebelumnya. Alright, terdapat dua teori utama tentang penghijrahan manusia. Ini dua teori yang sangat popular lah, ada banyak lagi teori lain. Saya fokuskan kepada teori ini dulu, out of Africa, di mana dipercayai manusia bergerak keluar daripada Afrika. Tadi yang kata mitochondrial Eve tu dah wujud dekat sana lebih kurang 200,000 tahun, tetapi dalam lebih kurang 70,000 tahun sahaja mereka bergerak keluar dan mereka inilah yang menggantikan populasi spesies purba di atas muka bumi. Tetapi ada satu lagi di mana kepercayaan multi-regional origin di mana manusia ini wujud secara independen di lokasi yang berbeza dan mereka ini sebenarnya berasal daripada Homo yang telah berada di lokasi tersebut dalam tempoh yang sangat lama. So sekiranya kita percaya kepada multi-regional origin, maknanya manusia ini berevolusi daripada Homo erectus, daripada Homo neanderthals dan sebagainya. Tetapi saya berdasarkan kajian DNA dan sebagainya dan juga kajian terdahululah, kita lebih memberi fokus kepada out of Africa di mana berdasarkan DNA mitokondria kita berasal daripada seorang wanita yang berada di Afrika lebih kurang 200,000 tahun dahulu. Dan juga sorry lah slide saya ni lari sikit, mungkin different platform kot. Kajian dan ini juga menunjukkan bukti genetik selain daripada bukti genetik yang akan saya jelaskan. Ini adalah satu bukti yang agak menarik, bukan genetik tetapi telah menunjukkan wujudnya manusia di Asia Tenggara lebih kurang dalam 60,000 hingga 70,000 tahun dahulu, di mana
ahli arkeologi telah menjumpai beberapa gigi di Gua Lida Aja di Sumatera, dan anggaran usia gigi ni sangat konsisten dengan biostratigraphy, dengan perubahan cuaca, reconstruction of aras laut, dan juga bukti genetik yang kejap lagi kita nak tengok ni, yang menceritakan tentang ketibaan manusia di Asia Tenggara lebih kurang 60,000 tahun dahulu. Ini contoh gigi tersebut lah. Okay. Ni teori out of Taiwan. Teori out of Taiwan daripada Peter Bellwood ni menyatakan bahawa penutur bahasa Austronesia, okay, dia tak kata siapa, tapi orang yang bercakap bahasa Austronesia ni telah berhijrah keluar daripada Taiwan dan bergerak ke Asia Tenggara lebih kurang 10,000 tahun dahulu. Dan saya yakin, dan juga banyak juga kajian-kajian sebelum ni telah menyatakan bahawa orang Melayu berasal dari Taiwan ataupun Yunan, kerana teori ni menyatakan penutur bahasa Austronesia dan juga bahasa Melayu merupakan cabang bahasa Austronesia. Maka orang Melayu telah juga dianggap berasal daripada kumpulan tu. Sebaliknya, apabila kita tengok bukti genetik menunjukkan bahawa sebenarnya orang Melayu atau penduduk di tanah Melayu, di Kepulauan Melayu dan sebagainya telah berada lebih kurang 60,000 hingga 70,000 tahun dahulu. Maknanya teori out of Taiwan ni berlaku kemudian. Ia berlaku bawa rise teknologi dan sebagainya, tetapi ini wave yang membawa manusia ke Asia Tenggara di kemudian-kemudian dah, belakang-belakang dah, ya. Okey, dan Kepulauan Melayu pula, memang kita percaya bahawa orang Melayu telah wujud sekian lama di Kepulauan Melayu. Dan Kepulauan Melayu ni merupakan kepulauan yang terbesar di dunia, okey, dan dibentuk oleh beribu-ribu pulau kecil dan juga pulau besar seperti Borneo, Sumatera, Jawa, termasuklah juga Semenanjung Tanah Melayu. Dan kepulauan ni mengunjur sejauh sepanjang lautan Pasifik hingga ke lautan India, okay, lebih kurang 4,000 batu daripada timur ke barat. Okay, ini adalah Kepulauan Melayu. Okay, sebelum berlakunya Ice Age, atau kalau pernah dengar, di mana paras laut meningkat, cuaca suhu dunia semakin panas, menyebabkan berlakunya orang kata apa, all those dicairlah semua glasier dan sebagainya, menyebabkan berlaku satu banjir besar yang telah menenggelamkan, sekiranya anda pernah dengar, pentas Sunda. Pentas Sunda ni dipercayai dia punya civilization, dia tamadun dia sangat hebat. Tapi disebabkan berlaku banjir sangat besar, maka tenggelamnya pentas Sunda. Ada banyak buku tentang tenggelamnya pentas Sunda. Dan mereka yang telah hidup di atas pentas Sunda terpaksa berhijrah. Dan mereka inilah yang dipercayai telah memulakan penambatan baharu di kawasan Asia Timur ataupun di bahagian tanah besar China dan juga Kepulauan Pasifik. Maka yang tinggal pada hari ini, mana apa yang kelihatan dalam warna hijau tu, telah membentuk Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Pulau Jawa, Borneo dan sebagainya. Okay, so ini adalah pergerakan manusia berdasarkan kajian DNA. Okay, pelbagai kajian telah dibuat dan satu penerbitan yang agak baharu, ini berdasarkan kajian PhD saya juga, yang telah diterbitkan pada tahun 2005, okay, di mana telah menunjukkan pergerakan manusia ni berlaku lebih kurang 60,000 hingga 75,000 tahun dahulu. Dan untuk penerbitan ni, DNA Melayu kita pakai, DNA orang asli pun kita pakai. Okay? Dan menunjukkan bahawa populasi ni sebenarnya bergerak daripada Afrika melalui laluan pantai, melalui India dan seterusnya berhenti di Asia Tenggara lebih kurang 70,000 tahun dahulu. Dan mereka inilah yang merupakan yang orang kata contribute atau menjadi sumber utama takungan genetik bagi populasi di Asia Timur. Okey, kejap lagi saya akan tunjukkan sedikit lagi data. Okey, dan seterusnya kajian menggunakan asal usul Melayu yang tadi tu yang diterbitkan secara tahun 2005 tu, yang saya kata saya ambil modern Malay. Orang kata secara mana-mana yang 3 keturunan tak ada campuran tu, kita kata orang Melayu lah. Tapi sebabkan saya amat tertarik dengan spesifik group macam orang Kelantan, maka bila saya mulakan pada tahun 2000, lepas saya balik PhD lah, tahun 2000 tu saya start dengan PhD. Kemudian saya teruskan untuk melihat DNA Melayu dalam sub-etnik pula, seperti orang Melayu Kelantan, Bugis, Banjar, Jawa, Aceh, Minang, Mendeling, Rawa, Campur dan Patani.
untuk dapat sampel orang-orang, sorry?